Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 6. Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PDPR bersama Cikgu Suhaida. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. Okey, murid-murid buka buku teks, cari tajuk hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. Okey, saya gabungkan tajuk ni sebab saya nak cepat. Okey, saya nak terpaksa kejar tajuk. Okey, jadi saya gabungkan tajuk ni, hubungan kelajuan dengan jarak dan hubungan kelajuan dengan masa. Okey. Dalam tajuk ini kita akan, sebelum saya nak memulakan, dalam tajuk ini saya nak terangkan, okey, kita akan menjalankan uji kaji tentang hubungan kelajuan dengan jarak dan hubungan kelajuan dengan masa. Okey, jadi sebelum murid-murid jalankan uji kaji, saya akan terangkan dahulu hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. Okey, ini adalah dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk. Okey, hubungan antara kelajuan jarak dengan masa. Okey. Ada dua Satu hubungan antara kelajuan jarak dan satu lagi hubungan antara kelajuan dengan masa. Okey. Okey, kita tengok situasi di dalam gambar ini. Pada hari sukan sekolah, Amir mendahului murid-murid lain dalam acara lumba lari. Wah, lajunya Amir. Saya rasa Amir akan sampai dahulu ke garisan penamat. Kamu pastikah? Mari kita uji. Okey. Di dalam pertandingan hari sukan sekolah ini, acara lumba lari, dia lihat di sini Amir. Okey, Amir sampai dahulu. Okey, Amir sampai dahulu ke garisan penamat. Okey, kenapa dia sampai dulu? Sebabnya dialah laju. Okey. Jadi kelajuan Amir telah menyebabkan masa Amir sampai ke garisan penamat lebih cepat berbanding rakan-rakannya yang lain. Okey, jadi kelajuan Amir menyebabkan masa Amir sampai ke garisan penamat adalah lebih cepat. Okey, macam mana kita nak mengetahui masa yang diambil oleh Amir adalah pada garisan penamat nanti penjaga masa akan melihat masa Amir. Okey, jadi bila lihat masa Amir lebih cepat berbanding murid-murid yang lain kerana Amir lebih laju berlari berbanding yang lain. Okey, jadi kelajuan dengan masa adalah mempunyai hubungan yang rapat. Okey, mempunyai hubungan. Okey, kelajuan dengan masa. Bila kita laju, masa cepat. Okey, masa cepat. Bila kita lambat, okey, kita tak lajulah, kita lambat, masanya akan bertambah ataupun lama ataupun lambat. Okey, jadi masa dengan kelajuan ni mempunyai hubungan antara satu sama lain. Jadi bila laju, masa cepat. Bila lambat, masa kurang. Okey, ataupun masa lambat. Okey, sampai. Okey. Okey, jadi kita tengok yang sebelahnya pula. Okey. Mari kita jalankan penyiasatan untuk menyiasat hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pergerakan sesuatu objek? Okey, dia kata, di sini dia kata, apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pergerakan sesuatu objek? Faktor dia, faktor kelajuannya. Okey. Jadi alat dan bahan yang diperlukan dalam penyiasatan ini ialah kereta mainan, pita pengukur atau pembaris, jam randik dan gelang getah panjang. Okey. Kemudian dia akan menjalankan mencari pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan. Kemudian dia akan menguji hipotesis yang telah dijangkakan. Okey, hipotesisnya kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang
ditetapkan. Okey, jadi dia dah buat hipotesis dulu, dia dah buat jangkaan. Katanya untuk membuktikan hipotesis ni, okey, untuk membuktikan hipotesis kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih laju dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, jadi untuk membuktikan hipotesis kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan, dia akan menjalankan uji kaji. Okey, uji kaji yang inilah nanti saya terangkan. Ada 2 uji kaji yang murid-murid perlu jalankan. Okey, sebelum saya terangkan macam mana nak jalankan uji kaji, saya nak murid-murid tonton video ni dan lihat. Okey, saya nak murid kaitkan hubungan antara kelajuan dengan masa dan satu lagi hubungan antara kelajuan dengan jarak. Okey, di sini ada dua cerita lah. Okey, ada 2 cerita. Okey, kita tengok. Okey, ada 2 orang sedang berlari. Okey, jarak telah ditetapkan 100 meter. Jaraknya ditetapkan, maknanya dimalarkan sama. Okey, dimalarkan. Jadi jaraknya sama. Okey, tetapi murid yang ataupun budak yang memakai baju oranye sampai dahulu berbanding yang pakai baju hitam. Okey, kenapa? Pelari yang laju. Okey, sekejap saya ulang balik Sekejap Okey. Pelari yang laju mengambil masa sedikit, untuk tiba di garisan penamat. Pelari yang perlahan mengambil masa yang banyak untuk tiba di garisan penamat. Maknanya itu adalah hubungan kelajuan dengan masa. Jika bertambah kelajuan, maka masa yang diambil untuk tiba di garisan penamat akan berkurang. Maknanya bila dia laju, masanya sedikit. Okey, masanya berkurang. Okey, jika kelajuan berkurang, kalau kelajuan tu berkurang, maka masa yang diambil untuk tiba ke garisan penamat bertambah. Jadi kalau dia perlahan, dia tak laju, masanya akan jadi panjang lah ataupun bertambah. Ini adalah satu video lah. Okey, ni satu lagi video tentang siput dan kura-kura. Dia berlumba. Okey, masa telah ditetapkan 3 saat. Okey, masa ni ditetapkan sama. Dia nak 3 saat je dia lari. Lepas 3 saat dia kena berhenti. Okey, jadi bila 3 saat berhenti, kura-kura berada di hadapan. Okey, jarak kura-kura 10 cm manakala jarak siput 2 cm. Jadi kura-kura yang laju melalui jarak yang lebih jauh dalam 3 saat. Manakala siput yang perlahan melalui jarak yang lebih dekat dalam masa 3 saat. Okey, jadi kura-kura jarak dia lagi jauh. Tapi masanya 3 saat je dia ambil. Okey, maknanya kura-kura lebih lajulah. Okey, berbanding siput. Jadi kura-kura yang laju mempunyai jarak yang lebih jauh dalam 3 saat. Okey, siput yang perlahan melalui jarak yang lebih dekat dalam masa 3 saat. Jadi hubungan dia dengan kelajuan jarak yang dilalui. Jika kelajuan berkurang, maka jarak yang dilalui berkurang. Okey, maknanya kelajuan dia kalau perlahan, maka jarak dia sikit lah, pendek lah. Okey, jika kelajuan bertambah, kura-kura ni kelajuan dia bertambah, okey, maka jarak yang dilalui pun akan bertambah. Jauh lah, jarak dia jauh. Okey, kelajuan dia laju, jarak dia jauh. Okey. Okey, jadi ini adalah satu video lah. Okey. Okey. Ini adalah uji kaji yang kita akan jalankan selepas murid memahami tentang hubungan antara jarak, kelajuan dengan jarak dan hubungan antara kelajuan dengan masa. Murid perlu menjalankan uji kaji untuk menyiasat sama ada hubungan kelajuan dengan jarak dan hubungan kelajuan dengan masa itu betul ataupun tidak. Kita nak buktikan hipotesis tersebut.
hipotesis yang tadi murid tu nak buat uji kaji. Okey, dia nak buat buktikan hipotesis antara kelajuan dengan jarak. Okey, jadi ini adalah langkah-langkah yang murid akan jalankan. Okey, ni yang murid-murid akan jalankan Okey, pertama, dalam ni dia ada terangkan. Okey, saya dah ringkaskan. Okey, saya ringkaskan dalam bentuk saya dah buatkan satu laporan. Okey, laporan ni murid-murid boleh salin ataupun print, saya tak kisah. Tetapi murid-murid kena isi. Okey, laporan selepas menjalankan eksperimen ataupun uji kaji, murid-murid kena isi maklumat ataupun hasil uji kaji yang murid jalankan. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ini sama dengan yang ini saya dah ringkaskan. Jadi murid-murid tak perlu salin yang dalam ni. Murid-murid terus ambil yang cikgu punya ni. Okey, cikgu dah siap typekan. Okey, jadi murid-murid kalau contoh tak ada printer, murid-murid salin je. Salin yang cikgu punya. Tak perlu salin yang dalam buku teks. Okay, jadi saya dah ringkaskan dan saya nak murid lebih faham lah. Okey, kalau kita tengok buku teks tu macam awak pening sikit nak salin kan. Tak faham kan. Okey, jadi saya simplekan atau saya ringkaskan. Okey, pertama, uji kaji pertama. Okey, yang tadi ni menyiasat hubungan antara kelajuan dengan jarak. Okey, kita akan menyiasat hubungan antara kelajuan dengan jarak. Okey, alat dan bahannya kereta mainan. Okey, jam randik. Okey, kereta mainan ni kita mainan kecil ya, yang macam Hot Wheel tu. Okey, jam randik kalau tak ada, kita boleh gunakan stopwatch. Dalam handphone ada. Okey, pembaris 1 meter. Okey, kalau pembaris 1 meter yang macam orang jual kain tu kan. Kita beli kain tu, ada pembaris yang panjang tu. Kalau ada bagus, kalau tak ada, gunakan pita pengukur. Okey, pita pengukur. Kalau tak ada pita pengukur, gunakan tali dan letakkan tali di atas pembaris untuk mengira jarak dia. Okey, kita boleh pelbagaikan. Walaupun kita tak ada alat, kita boleh gunakan pelbagai cara untuk kita mendapatkan hasil uji kaji. Okey, kemudian pita pengukur dan gelang getah. Okey, pita pengukur. Yang ni pembaris 1 meter atau pita pengukur lah. Dan gelang getah. Gelang getah ni gelang getah tempe itulah. Yang kita ikat tempe tu. Jadi gelang getah tu awak boleh doublekan. Okey, takut putus kan. Okey. Kemudian langkah-langkahnya. Pertama, merenggangkan dan pintalkan gelang getah dan masukkan pada kaki kerusi. Okey, meletakkan kereta mainan di hadapan gelang getah. Okey, seperti inilah. Okey. Ni. Renggangkan dan pintalkan. Awak renggang, lepas tu awak pintal, awak letak kat kaki kerusi tu, kerusi meja makan kan. Okey. Kemudian pintalkan gelang getah dan masukkan pada kaki kerusi tu. Okey, supaya dia tak putus lah, tak bergerak. Okey, kemudian letakkan kereta mainan di belakang getah tersebut. Okey. Di hadapan lah. Maknanya kereta di hadapan, getah tu di belakang kenderaan lah. Di belakang bonet lah kan. Okey, kemudian tarik. Okey, tarik kereta mainan gelang getah sejauh 5 cm. Okey, 5 cm. Maknanya murid kena ukur 5 cm. Ni pembaris ni kan. Okey, pembaris ni ukur daripada gelang getah ni ke belakang 5 cm. Okey. Tarik sikit je 5 cm kan. Okey, kemudian lepaskan kereta mainan. Okey. Kemudian hentikan pergerakan kereta mainan itu selepas 3 saat. Maknanya murid kena ambil stopwatch. Bila kita dah tarik tu 5 cm. Okey, kita dah tarik 5 cm. Tekan stopwatch untuk kita lepaskan. Bila kita lepaskan, kita tekan stopwatch 3 saat berhenti. Okey, 3 saat awak kena tahan guna pembaris kereta tu. Lepas 3 saat, 1, 2, 3. Okey, tahan kereta tu. Kat mana dia berhenti? Okey, bila dah berhenti, murid-murid ukur. Okey, ukur jarak yang telah dilalui oleh kereta mainan itu. Okey, dalam masa 3 saat. 3 saat tu ditetapkan masa dimalarkan. Adalah pun boleh ubah dimalarkan. Maknanya selepas 5 cm kita ambil, kita buat 10 cm pula. Okey, 10 cm kita panjangkan lagi. Okey, sorry Okey, kita panjangkan lagi 10 cm. Okey, tarik 10 cm, tekan stopwatch 3 saat. Okey, 1, 2, 3, top.
tahan guna pembaris kereta tu, berhentikan, dan di mana kereta itu berhenti. Okey, ambil jarak. Okey, ni diulangilah 2 langkah lah. Langkah 1 hingga 4 tu kita buat 2 kali. Maknanya yang 5 cm dan 10 cm. Okey, jadi bila kita dah dapat jarak yang dilalui, maknanya murid kena tulis hasil jarak yang dilalui ni di dalam kotak ni. Okey, saya dah buatkan ni. Okey, ini. Okey, masukkan jarak yang awak dapat tu. Okey, dah siap. Okey, jawab soalan di bawah ni. Ada 4 soalan dan ada beberapa kuis ni. Okey, murid-murid kena jawab. Soalan pertama, apakah pemerhatian kamu selepas kereta mainan ditarik dan dilepaskan menggunakan gelang getah pada jarak yang beza? Murid kena ceritakan. Okey, jarak yang dilalui oleh jarak yang dilalui oleh kereta yang mempunyai gelang getah 5 cm pada jarak 5 cm akan kelajuannya adalah berapa? Okey, jarak yang dilalui oleh kereta tersebut berapa cm? Maknanya berbanding jarak gelang getah 10 cm berapa? Mesti ada perbandingan, pemerhatian kan? Okey, kerana apa? Okey, kaitkan dengan jarak. Okey, maknanya jika kerana apa? Kerana okey, jarak gelang getah 10 cm lebih laju ke, lebih perlahan ke? Murid kena ceritakan lah. Kaitkan dengan kelajuan dan jarak. Okey. Ni murid-murid kena cari jawapan sendiri. Cikgu tak nak bagi. Murid-murid cuba cari. Okey, hubungan. Okey, hubungan adalah jika maka. Okey. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia apa? Okey, inilah pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jarak gelang getah ditarik. Okey, pemboleh ubah bergerak balas dia adalah jarak yang dilalui oleh kereta. Okey, jadi jika bertambah jarak, ni kalau kita nak buat pemboleh ubah hubungan ni adalah hipotesis. Okey, kalau kita nak buat hipotesis. Okey, jika jarak gelang getah bertambah, maka jarak yang dilalui oleh kereta berapa? Bertambah ke berkurang? Kena tengok hasil dia lah. Kalau 10 cm ni awak tengok sama ada jarak dia bertambah ke berkurang. Okey, dalam masa 3 saat tu. Okey. Okey, 3 saat ni adalah dimalarkan lah. Maknanya dua-dua kereta ni adalah 3 saat. Dalam masa 3 saat kita ambil masa. Tapi yang mana yang lebih jaraknya yang lagi jauh? Yang mana yang bertambah jarak dia? Antara jarak gelang getah 5 cm ke 10 cm? Jadi murid-murid kena catatkan. Okey. Ingat pemboleh ubah, inferen mulakan dengan kerana. Saya nak kena ulang balik. Okey, inferen dengan kerana, pemerhatian ambil PB ni jarak yang dilalui oleh kereta mana? Kereta yang gelang getah cm 10 cm sampai dulu ke, lebih jauh ke, yang 5 cm lebih jauh. Maknanya lebih bertambah ke berkurang. Macam itulah. Okey. Inferen kerana apa? Kerana apa dia lebih jauh? Kaitkan dengan kelajuan dia. Kerana jarak dia lebih jauh ke, kelajuan dia lebih bertambah ke, kaitkan dengan inferen ni, kaitkan dengan pemboleh ubah manipulasi. Kerana jarak gelang getah tu jaraknya bertambah. Jadi kelajuan ni akan bertambah. Macam itulah. Okey. Jadi murid cuba cari Saya nak murid-murid jawab. Okey, nak murid-murid jawab sendiri. Okey. Kemudian Okey, kemudian yang ni yang terakhir ni. Okey, ramalkan jarak yang dilalui oleh kereta mainan sekiranya jaraknya 6 cm. Murid-murid kena ramalkan guna nak guna apa? Ramalkan guna nombor lah.
Okey, contoh kat sini kalau 5, 10 anggarkan. Kalau 6 cm dia mesti dekat bawah 5 ni kan. Awak anggarkan. Kalau 5 ni jaraknya kononnya awak letak kat sini 15 cm, mesti dia dalam 16 cm. Macam itulah. Okey, jarak dia 6 cm dan 15 cm. Maknanya nyatakan dengan nombor. Kalau 6 cm, jarak 6 cm, tulis kat sini jarak yang dilalui 6 cm. Berapa jarak yang dia lalui? Contohnya 15 cm. Kalau jarak dia 15 cm, berapa jarak yang dilalui yang ini? Ini kalau jarak gelang getah lah. Kalau gelang getah, dia nak jarak kereta mainan. Kalau jarak gelang getah ni 6 cm dengan 15 cm. Jadi dia nak jarak yang dilalui. Kalau gelang getah ni 6 cm ataupun 15 cm. Jadi awak kena cari yang ini. Anggarkan Okey, kemudian jawab kuis. Okey, jawab kuis ni. Antara berikut yang manakah menunjukkan jarak pergerakan yang paling pendek dalam satu jangka masa yang sama? Mana jarak paling pendek? Yang inilah paling pendek. Yang mana? Yang mana? 120 ke? Yang paling pendek jarak masa. 120 lah. Ni masa dia, jarak pergerakan yang paling pendek dalam satu jangka masa yang sama. Masa dia sama. Tapi yang ini paling laju lah. Jangka masanya sama. Tapi yang mana jaraknya pergerakan yang paling pendek? Maknanya cepat sampai. Yang 120 km sejam lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 jenis kereta mainan P, Q, R dan untuk bergerak sejauh 3 meter. Kereta mainan mana bergerak lebih perlahan? Okey, masa yang dah ambil, tengok kereta mainan mana yang bergerak paling perlahan. Yang mana paling perlahan? Masa yang dah ambil. Yang ni lah 6. Okey, Q. Daripada kereta mainan, daripada kereta mana-mana, tetapi lebih laju daripada kereta mainan. Maknanya yang ni lagi laju. Daripada kereta mainan, maknanya yang kena fikirlah. Kereta mainan, yang mana yang bergerak? P, Q atau R bergerak lebih perlahan? Lebih perlahan yang mana? Lebih perlahan. Lebih perlahan daripada kereta. Lebih perlahan yang inilah, yang Q. Berbanding daripada kereta mainan P. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan. Tak boleh lah. Yang ni kena R. Okey, tetapi lebih laju daripada kereta mainan P lah. Macam gitu. Kena fikir. Maknanya masa yang dia ambil paling singkat tu dia sampai dululah. Dia sampai dulu. Maknanya 3 saat ni dia sampai dulu. Maknanya dia paling laju lah. Yang 6 saat ni yang paling lambat. Jarak sama. Okey, jarak dia sama 3 meter. Okey, tetapi yang mana paling lambat adalah yang 6 saat lah. Yang 3 saat ni cepat sampai. Jawab. Murid kena jawab, kena fikir. Okey. Ini soalannya lah. Okey, yang kedua, uji kaji yang kedua ini. Mengkaji hubungan. Okey, mengkaji hubungan. Saya dah jadikan dia satu laporan. Okey, penyataan masalahnya, bagaimanakah kelajuan mempengaruhi masa pergerakan sesuatu objek? Okey, tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara kelajuan dengan masa. Tadi kelajuan dengan jarak. Okey, ni hubungan kelajuan dengan masa. Ada 2. Okey, kelajuan dengan masa. Macam tadilah yang tadi saya tunjukkan video tadi. Kelajuan dengan masa. Yang saya ambil siput tadi. Siput tadi kan? Bukan siput, yang pelari tadi. Kelajuan dengan masa. Okey, jadi kat sini dia jalankan langkah-langkah dia. Okey, ni kereta mainan, papan panjang. Ni awak kreatif sendirilah awak nak guna apa. Okey, berapa naskah buku, cari naskah buku, awak cari dia punya laluan dia lah, jalan dia. Awak nak guna apa pun, nak guna pembaris besar ke, nak guna papan ke, terpulang kat awak. Cari benda yang panjang lah. Okey, beberapa naskah buku, pinjam buku teks yang tinggi sikit. Okey, jam randik dan pita pelekat. Okey, pita pelekat tu untuk garisan penamat tu, lekatkan. Okey, jarak pergerakan objek ke garisan penamat dimalarkan 60 cm. Okey, jarak daripada objek tadi awak ambil pita pengukur 60 cm. Letak pita pelekat 60 cm. Maknanya jaraknya sama
Okey, bilangan naskah buku berlainan, berbeza. Bilangan naskah buku ni dimanipulasikan, maknanya diubah. Okey. Jadi yang satu kenderaan ni dia guna 3 buah buku, yang satu lagi kenderaan dia guna 6 buah buku. Okey. Jadi murid boleh jalan serentak ataupun boleh buat satu-satu. Tak kisah. Yang penting masa tu. Okey, masa yang diambil tu berapa saat nak sampai ke garisan penamat. Okey, maknanya awak lepaskan kenderaan tu, lepas tu awak ambil masa dia sampai ke garisan penamat tu, masa dia berapa. Contoh kalau dia awak tekan tiba-tiba dia dah sampai 3. Tulis 3. Tapi kalau awak yang tinggi ni awak tekan dia sampai 2. Tulis 2. 2 saat. Contoh cerita lah, dia akan saat dia dah tak akan sampai minit. Okey, kemudian jawab soalan, apakah yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan masa pergerakan yang lebih singkat pada jarak yang sama? Okey, nak buat apa? Kalau kita nak dapatkan masa yang lagi singkat, kita tinggikan lagi. Kita tambah lagi bilangan naskah buku. Itu yang saya beri jawapan saya lah. Okey, nyatakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi yang mana? Okey, bukan jarak jarak ini dimalarkan 60 cm. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah bilangan naskah buku. Ini yang diubah-ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah pemboleh ubah yang diubah. Okey, diubah-ubah. Mempengaruhi eksperimen. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, hasil dia biasa di hujung masa yang diambil. Pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Yang mana yang sama? Okey, yang inilah 60 cm. Kita letak garisan penamat ni dua-dua kenderaan ni 60 cm jarak dia. Okey, jadi ini adalah pemboleh ubah. Isikan. Okey, apakah hipotesis yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Hipotesis jika bertambah atau jika bilangan naskah buku bertambah, maka masa yang diambil, PB pula letak bawah sini, masa yang diambil bertambah ke berkurang. Letak kat situ. Itu sahaja untuk 2 uji kaji. Cikgu harap murid-murid dapat laksanakan uji kaji tu di rumah untuk mencari pengalaman macam mana kita nak menggunakan peralatan. Selain daripada peralatan di makmal, kita boleh gunakan kreativiti kita untuk menjalankan uji kaji. Okey. Tak ada pembaris, boleh gunakan tali. Okey, macam mana kita nak guna tali? Kita tarik tali ataupun benang, kita letak atas pembaris dan kita ukur berapa cm. Kalau tak ada pembaris, panjang. Ikut kreativiti. Tambahkan. Jadi cara menggunakan peralatan, cara mengukur mestilah dengan betul dan tepat untuk mendapatkan keputusan ataupun hasil uji kaji yang tepat. Okey. Jadi cara menggunakan alat, cara mengukur mesti tepat. Jadi cikgu nak murid-murid jalankan dan rasa macam mana nak jalankan uji kaji. Okey, selama ni kita buat di dalam bilik sains. Okey, murid buat sendiri di rumah 2 uji kaji ni. Kereta kecil banyak kan kat rumah, saya tahu. Okey, kereta mainan. Carilah kereta mainan. Kalau tak ada, pinjamlah jiran ke yang ada anak-anak kecil kan. Biasa Hot Wheel tu mesti ada kan. Kenderaan kecil ni kalau budak-budak lelaki suka kan. Okey. Bolehlah menjalankan uji kaji. Okey, kalau tak ada kenderaan yang kecil tu, apa-apa kenderaan pun boleh. Okey, yang kecil lah, mainan lah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi laporan dan murid akan buat uji kaji di rumah. Murid kena faham konsep hubungan kelajuan dengan masa dan hubungan kelajuan dengan jarak. Saya ulang balik. Jika kelajuan bertambah, maka jarak yang dilalui berkurang. Okey? Jika kelajuan bertambah, maka jarak yang dilalui bertambah. Okey, jika kelajuan berkurang, maka jarak yang dilalui yang saya cakap tadi lah. Okey, kalau kaitkan dengan masa pula, jika kelajuan bertambah, maka masa yang diambil berkurang. Okey, masa pendek lah.
Okey, tapi jika kelajuan berkurang, maka masa yang diambil bertambah. Konsep tu kena faham. Okey. Kalau kelajuan bertambah, jarak macam mana? Bertambah ke berkurang? Okey. Jika kelajuan berkurang, jarak bertambah ke berkurang? Murid kena jalankan uji kaji, baru murid akan tahu dua hubungan itu. Pertama, uji kaji yang pertama, hubungan jarak dengan kelajuan, dan uji kaji kedua, hubungan masa dengan kelajuan. Okey. Selamat mencuba, selamat menjalankan uji kaji. Sekiranya ada tak faham, boleh bertanya dengan cikgu pada sewaktu murid-murid menjalankan uji kaji. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.